Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita akan berbicara selepas ini berkaitan dengan 2 dos vaksin dan keberkesanannya. Leha merupakan antara pengacara pertama dalam barisan Selamat Pagi Malaysia ini menerima 2 dos. Alhamdulillah, settle. Macam mana perasaan Leha? Perasaan lega, dan saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada pengurusan PPV tersebut sebab untuk dos yang kedua ini kelancaran itu sangat cepat. Sebabnya perjalanan itu sangat cepat. Dos kedua cepat masuk lane yang telah pun ditetapkan, duduk dapat suntikan 15 minit observation ataupun pemerhatian, lepas tu balik. Jauh lagi cepat daripada dos yang pertama. Ya, dalam studio ini kita banyak membincangkan tentang hari di mana kita akan membuka semula pelitup muka dan bersiaran seperti biasa. Namun tidak boleh sampai semua barisan pengacara dan juga rakan-rakan kita di dalam studio ini, juru kamera, juru audio dan sebagainya, semua telah lengkap 2 dos. Namun dalam keadaan itu pun sekarang dengan varian Delta, saya rasa kita perlu fikir 2 kali. Dan untuk bersama kita membincangkan topik 2 dos vaksin ini, kita bersama dengan Dr. Giri Raja Ram yang telah pun bersedia bersama kami di Skype. Beliau merupakan seorang pakar penyakit berjangkit di Hospital Queen Elizabeth II. Terima kasih Doktor kerana bersama kami. Terima kasih Terence dan Saliha atas jemputan pada pagi ini. Dr. Giri, dengan kadar pemberian dos yang semakin tinggi, apa antara yang perlu kita ketahui sebab ramai juga yang masih lagi kurang jelas dengan kenapa kita perlu ada 2 dos, kerana perbualan yang sering kita dengarkan, kalau dah ada first dose, okey dah tu. Jadi bagaimana untuk kita perbetulkan kepentingan susulan dos kedua ini dan kenapa perbezaan dos pertama dan dos kedua dari segi fungsinya? Alright, terima kasih atas soalan itu. So, dos yang pertama ni, fungsi dia adalah untuk memperkenalkan antigen ataupun bahagian daripada virus itu pada badan kita. Dan apa yang akan berlaku adalah sistem imun kita akan menghasilkan antibody selepas diperkenalkan dengan rujukan kawasan virus itu. Dan dos yang level antibody yang dihasilkan ini belum lagi optimal. Alright? So, selepas 3 minggu, kita diberikan dos yang kedua. Dan tujuan dos yang kedua ini adalah untuk meningkatkan lagi tahap antibody, itu yang pertama. Yang keduanya untuk merupakan sel-sel memori supaya kalau kita berdepan atau berjumpa dengan virus SARS-CoV-2 pada masa yang akan datang, badan kita sudah bersedia dan keadaan yang optimal dari segi imun sistemnya untuk menghasilkan perlawanan untuk virus ini. So itulah tujuan 2 dos vaksin. Kalau saya boleh bagi contoh, kita tahu sekarang ni terdapat varian-varian yang menular di seluruh dunia dan terdapat data daripada negara United Kingdom di mana pada peringkat awalnya mereka menggunakan vaksin AstraZeneca dan Pfizer dan varian yang utama pada ketika itu adalah varian Alpha. Keberkesanan 1 dos untuk melawan jangkitan SARS-CoV pada ketika itu pada dos yang pertama adalah lebih kurang 50%. Bila terdapat penularan varian Delta ini pula, mereka mendapati 1 dos tidak memberikan perlindungan yang sempurna pada varian Delta. Dan mereka mendapati perlindungan dos yang pertama pada varian Delta daripada jangkitan SARS-CoV-2 ini menurun pada 33%, hampir 35%. Bila mereka mendapat suntikan yang kedua ataupun dos yang kedua, dan apa yang sangat penting untuk saya tekankan di sini adalah bila mendapatkan 2 dos, perlindungan untuk kemasukan serius ke hospital untuk keperluan perawatan pernafasan, keperluan perawatan ICU dan kemudaratan kematian itu amat dikurangkan dengan banyak sekali, antara 92 hingga 96%. Dr. Giri, ramai yang sering bertanya kenapa dengan 2 dos pun kita masih boleh dijangkiti oleh virus ini. Tidakkah 2 dos vaksin bermaksud kurang penularan dan kurang kadar keberjangkitan? Betul. Kalau kita lihat daripada peringkat awalnya, apakah fungsi akhir? What's the end point we hope for daripada proses vaksinasi ini? Adalah satu, untuk mengurangkan kemasukan ke hospital, keperluan perawatan di ICU dan mengurangkan kadar kematian. Dan 3 perkara ini dilakukan oleh semua jenis vaksin dalam portfolio kebangsaan setakat ini. Memang
boleh mendapat jangkitan lepas divaksin. Apa yang penting kita ingat, jangkitan yang kita dapat selepas vaksin amat ringan sekali. I think Ketua Pengarah Kesihatan ada berkongsi tentang data di kalangan petugas barisan hadapan, di mana mereka yang divaksin hanya mendapat jangkitan yang amat ringan, dan kebanyakan mereka tidak, dan peratusan yang sangat tinggi, tidak memerlukan perawatan yang serius ataupun bantuan pernafasan. So ini amat penting dan kalau kita lihat di dunia sebenar, contohnya di negara-negara yang telah melaksanakan vaksinasi di kadar yang lebih tinggi, ini direplikasi. Okey, kadar kemasukan ke ICU, kadar bantuan pernafasan dan kematian dikurangkan. Dr. Giri, bagi beberapa lokasi yang agak sukar untuk dicapai, Sabah juga mempunyai situasi untuk mobiliti yang sering dibangkitkan. Ada yang mengatakan mungkin vaksin satu dos merupakan penyelesaiannya. Bagaimana ini dapat juga tetap dapat memberikan keyakinan kepada warga masyarakat walaupun mereka tidak dapat 2 dos, mereka dapat 1 dos antara vaksin yang telah pun diluluskan. Ini juga satu langkah yang penting untuk diberikan. Amat tepat. Kalau kita lihat portfolio kebangsaan, kita terdapat 2 jenis vaksin yang memerlukan 1 dos. Vaksin ini mempunyai kepentingannya sendirinya, terutama sekali untuk penduduk-penduduk di pedalaman yang sukar, difficult to reach, so to speak, dan juga warga-warga asing dan migran yang mungkin tidak mempunyai tempat duduk yang tetap. So, keperluan vaksin 1 dos ini amat penting, terutama sekali di kalangan masyarakat ini. Dan apa yang penting, memang ada perbincangan sama ada 1 dos ini mencukupi. Memang data-data awal yang keluar, khususnya daripada vaksin Janssen, daripada Johnson & Johnson, mendapati pelindungan vaksin 1 dos ini mencukupi pada satu tahap yang setakat ini sampai 8 bulan dan mungkin lebih daripada itu. Dan apa yang menggalakkan juga vaksin 1 dos ini memberikan pelindungan pada varian Delta. So all in all is very encouraging daripada vaksin 1 dos ini dapat memberikan pelindungan yang kita harapkan, dan kita boleh menggunakannya pada difficult to reach population, contohnya masyarakat pedalaman dan warga asing. Okey, doktor, 2 dos. Dengan 2 dos ni, saya masih boleh dijangkiti walaupun pada kadar yang amat kurang dan mungkin saya tidak mempunyai simptom langsung. Dan dalam pada itu, persoalan seterusnya adalah kalau saya dijangkiti dengan 2 dos vaksin ini, bolehkah saya merebakkan virus ini? Bolehkah saya menjangkitkan virus ini kepada orang lain? Okey, kalau kita lihat data-data yang ada setakat ini, bolehkah kita jangkiti? Jawapan dia, apa yang kita pasti, jangkitan itu jangkitan ringan. Okey. Persoalan yang kedua yang selalu timbul adalah sama ada seseorang yang dijangkiti selepas divaksin itu boleh menyebabkan orang lain terjangkit. Jawapan dia, ya juga, tetapi apa yang penting saya tekankan, kadar transmission ataupun penularan itu berkurangan. Kalau kita lihat data daripada negara United Kingdom yang telah melakukan kajian di kalangan isi rumah, that means household, mereka yang sudah mendapatkan vaksin dan mereka yang belum mendapatkan vaksin, kadar penularan atau transmission itu dikurangkan antara 40 hingga 50%. Ini signifikan ya, sebab mereka yang paling berisiko untuk mendapat jangkitan adalah di kalangan isi rumah. Dan bila kadar pengurangan itu dalam peratusan 40 hingga 50%, itu satu yang signifikan, dan kita harapkan bila kita sampai satu tahap masyarakat ataupun liputan masyarakat yang tinggi, ini sekaligus dapat mengurangkan transmission dalam komuniti juga. Dr. Giri, juga yang bila diperkenalkan isu tentang vaksin ini awal-awal dahulu tentang sela masa, kalau beberapa vaksin lain ada 2 minggu ataupun 3 minggu, ada seperti AZ misalnya masa menunggu itu lebih lama. Tapi apakah kesannya sekiranya kita melampaui duration ataupun selang masa tersebut? Apakah ada sebarang impak kepada keberkesanan vaksin? Sebab kadang-kadang akibat tugas mereka yang sepatutnya dapat temujanji tidak dapat pulang ke lokasi PPV tersebut. Apa yang boleh difahamkan tentang durasi masa yang berbeza ini? Okey, soalan penting juga.
So durasi masa ataupun interval yang kita berikan 2 dos ni biasanya berdasarkan kajian-kajian klinikal. Kita tahu juga daripada kajian-kajian dunia sebenar, contohnya di negara United Kingdom, di mana vaksin itu diberi dalam masa 12 minggu, keberkesanan itu masih ada. Apa yang penting di sini adalah walaupun kita terlepas kita punya dosing tu ataupun kita terlepas kita punya appointment untuk dosis yang kedua tu, kita segera kontak pusat pemberian vaksin untuk mendapatkan dos yang kedua. Okay? Of course, kita harapkan semua orang keep to the appointment kerana dari segi logistiknya, bila ramai yang miss appointment, dia akan menyebabkan backlog dalam pemberian vaksin itu. So kita harapkan mereka yang mendapatkan temujanji appointment vaksin itu mendapatkan dosing itu pada appointment yang diberikan. Tetapi kalau satu kecemasan yang tidak dapat dielakkan ataupun mungkin dari segi praktikalnya terlepas, saya nasihatkan kita kontak pusat pemberian vaksin, kita beritahu dengan segera yang kita terlepas jadual dosing yang kedua itu dan segera mendapat ketemu janji baru supaya kita boleh mengoptimalkan imun sistem kita dengan 2 dos. Ini juga terbukti dalam data terkini semalam, jangkitan walaupun agak tinggi, namun jangkitan yang serius adalah begitu kurang sekali. Adakah ini disebabkan oleh kadar pemvaksinan negara yang semakin meningkat, Doktor? Alright. So dari segi yang kita tahu, ada perkongsian tentang kadar jangkitan khususnya pada warga emas. Mereka adalah antara yang paling awal mendapatkan 2 dos vaksin dan ada perkongsian oleh Ketua Pengarah Kesihatan yang menunjukkan walaupun kadar transmisi dalam komuniti amat tinggi buat masa ini, tapi kadar jangkitan serius makin menampakkan trend yang menurun. Pendapat saya masih terlalu awal untuk kita beritahu yang kesan vaksin itu pada seluruh komuniti kerana kita belum mencapai satu tahap yang lebih tinggi untuk memperlihatkan satu kesan di level komuniti. So walaupun trend yang amat memberangsangkan dalam warga emas, kita masih lagi belum sampai tahap yang kita perlukan lagi untuk mengurangkan transmission yang lebih dulu di peringkat komuniti. Dr. Giri, juga yang diluahkan ataupun dikongsikan oleh segelintir golongan, ada juga warga emas yang mengatakan selepas mendapat vaksin ada lebam, ada yang dapat ruam. Jadi benda-benda sebegini memberikan sedikit pengalaman yang agak negatif buat mereka. Dan ada juga golongan yang lebih muda yang katanya demam 3 hari. Pelbagai kesan sampingan yang dapat kita lihat bagi mereka yang telah menerima suntikan vaksin. Bagaimana ini tidak menjadi sebab mengapa mereka tidak mahu hadir untuk suntikan kedua, sebab tidak mahu melalui situasi yang sama? Alright. I think perlu diingat yang sebarang vaksin yang kita gunakan ada kesan sampingan, dan kesan sampingan ini biasanya pada kebanyakan kali hanya kesan sampingan ringan. Dan kesan sampingan itu biasanya kesan sampingan setempat di mana mungkin sakit sehari atau 2 selepas suntikan di tempat suntikan, ataupun demam ringan dan mungkin rasa lesu yang ringan selepas mendapat suntikan pertama. Perlu diingat, seperti yang kita ceritakan tadi, tahap optimal vaksinasi ini akan meningkat selepas dos yang kedua, dan pada kebiasaannya setelah dos yang pertama, badan kita lebih responsif dan mungkin kadang-kadang tidak sehebat yang kita rasakan dalam reaksi dalam dos yang kedua itu. So itu oleh itu saya amat galakkan kita berkongsi dan berbincang dengan rakan-rakan telah mendapatkan 2 dos, kerana itu pengalaman sebenar itulah yang paling reassuring, so to speak, untuk mendapatkan 2 dos vaksin, khususnya bila melibatkan kesan sampingan yang ringan ini. Doktor melihat kepada varian-varian baru, Delta, Delta Plus dan juga Lambda yang belum lagi sampai ke Asia sebenarnya. Apakah doktor bimbang bahawa keberkesanan vaksin akan berkurangan melihat kepada varian-varian baru ini dan penularan jangkitan yang semakin serius, terutama sekali di negara jiran seperti Singapura yang terpaksa menutup semula disebabkan oleh jangkitan-jangkitan terkini?
Okay. Terima kasih, Saudara. I think what we know, contohnya varian Delta ini memang lebih cepat menular. Alright, I think itu satu yang telah dibuktikan di seluruh tempat di mana penularan varian Delta ini berlaku. Apa yang menggalakkan setakat ini, kesemua vaksin yang digunakan mempunyai perlindungan yang diperlukan, khususnya dari segi jangkitan serius yang melibatkan kemasukan ke ICU, bantuan pernafasan dan kematian. So that is very reassuring. Pada masa akan datang, apakah akan terdapat varian-varian yang mungkin escape immunity daripada vaksin? Kemungkinan tu memang akan ada. Sebabnya apa? Sebab ketidakseimbangan distribution of vaksin in the whole world. Okay? Kalau kita lihat, negara kita adalah antara yang berjaya mendapatkan akses vaksin yang baik untuk vaksinasi masyarakat. Kita bandingkan dengan negara-negara seperti di benua Afrika, di mana peratusan kecil sahaja yang mendapatkan vaksin. So, bila peratusan yang kecil sahaja mendapatkan vaksin, akan berlaku penularan virus yang lebih tinggi dalam masyarakat. Dan bila berlaku keadaan seperti itu, risiko untuk timbul varian-varian baru akan lebih tinggi. So, apa yang ditekankan di sini, setakat ini apa yang kita tahu, vaksin-vaksin yang sedia ada memberikan perlindungan yang bagus pada jangkitan yang serius dan keperluan bantuan pernafasan dan ICU. So, oleh itu saya amat galakkan masyarakat di luar sana segeralah mendaftar untuk mendapatkan vaksin mereka. Dr. Giri, sebagai salah seorang frontliner di negeri Sabah juga, bagaimana pentingnya untuk melihat bagaimana usaha pihak negeri sendiri mempertingkatkan kadar pendaftaran, kerana Sabah kalau dibandingkan dengan negeri-negeri lain masih jauh lagi dari segi pendaftaran. Jadi apa yang doktor sendiri lihat dari pengalaman sendiri dan bagaimana boleh ditingkatkan lagi angka ini? I think dari segi Sabah dan Sarawak ini, keperluannya lebih berbeza sedikit jika dibandingkan dengan mungkin di kawasan Semenanjung. Salah satu contohnya adalah keperluan akses untuk teknologi IT. Mungkin tidak dapat liputan di seluruh kawasan, khususnya kawasan pedalaman. So apa yang telah dilakukan khususnya di peringkat negeri adalah dalam mendaftarkan secara manual. Itu adalah salah satu kaedah yang telah dilakukan. Kaedah lain telah dilakukan yang saya sendiri tahu dari segi vaksin di peringkat negeri adalah mereka telah pergi to the people. That means masuk ke kawasan pedalaman, memberikan vaksin terus di masyarakat di sana, dan setelah itu mendaftar mereka-mereka yang di kawasan pedalaman yang tidak mempunyai akses untuk datang ke pusat pemberian vaksin ataupun tidak mempunyai akses liputan internet. So, setiap negeri itu mempunyai keperluan yang berbeza dan inovasi dari segi on the ground perlu berbeza untuk lebih optimal untuk reach the people mengikut keadaan ataupun mengikut kepentingan masyarakat di satu tempat itu. Baik, terima kasih Dr. Giri kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia membincangkan keberkesanan 2 dos vaksin dalam mematahkan rantaian jangkitan COVID-19. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih atas jemputan sekali.